Hai semua, nama saya Yu Minyan. Hari ini saya hendak kongsikan cerita dongeng di luar negara yang bertajuk Kisah Puteri dan Penggembala. Pada zaman dahulu, ada seorang raja. Baginda mentadbir negaranya dengan baik. Walaupun negara ini tidak besar, tetapi rakyatnya hidup dengan aman. Raja ini mempunyai 3 orang anak puteri yang cantik. Ketiga-tiga orang puteri ini memiliki kekuatan ajaib sejak mereka dilahirkan, iaitu apabila mereka menangis, air mata yang jatuh akan berubah menjadi berlian jernih yang tidak ternilai. Pada suatu hari, raja menyadari bahawa baginda sudah tua, tetapi tiada seorang pun di negara yang layak mewarisi taktanya. Kemudian, raja membuat pengumuman kepada dunia. Beta mempunyai 3 orang puteri. Masing-masing mempunyai kecantikan yang tidak ada tandingannya di dunia. Dan air mata mereka akan berubah menjadi berlian yang mahal. 1 bulan kemudian, beta akan mengumpulkan semua pemuda yang belum kahwin dan puteri-puteri akan memilih suami mereka masing-masing. Suami puteri yang terpilih akan berpeluang mewarisi negara dan kekayaan beta. Sebulan kemudian, istana raja dipenuhi dengan para pemuda yang belum kahwin dari seluruh dunia. Ada pangeran, orang bangsawan, dan orang kaya. Mereka semua tampan dan berkebolehan. Mereka semua menunggu ketibaan puteri-puteri. Pada tengah hari nanti, raja membawa ketiga-tiga orang puterinya ke istana. Untuk mengalu-alu kedatangan para tetamu dari jauh, puteri sulung menyanyikan lagu untuk semua tetamu. Suaranya sangat merdu. Puteri kedua menari untuk semua tetamu dengan rentak yang menarik, manakala puteri bongsu hanya senyum lalu bersembunyi di belakang raja dan enggan keluar lagi. Raja memberitahu kepada para tetamu. Puteri kecil ini tidak bercakap sejak dia dilahirkan dan dia sangat takut dengan orang luar. Untuk memenangi hati puteri, semua orang menunjukkan kekuatan masing-masing. Ada yang menulis puisi dan melukis gambar kepada puteri sulung, dan ada juga yang melakukan petunjuk pedang dan menunjukkan teknik menunggang kuda kepada puteri kedua. Ada yang mengeluarkan harta karun yang bernilai tinggi kepada puteri kecil itu. Puteri sulung dan puteri kedua sangat gembira dan masing-masing membuat keputusan sendiri. Hanya puteri kecil masih bersembunyi di belakang raja dengan tenang. Akhirnya, puteri sulung memilih seorang putera. Putera tampan itu berjanji bahawa akan menakluki dunia untuknya dan tuliskan namanya di setiap istana. Puteri kedua akhirnya memilih seorang anak orang kaya. Dia berjanji kepadanya, dia akan menjana banyak wang dan membina istana yang paling cantik di dunia kepadanya. Manakala puteri kecil tidak membuat sebarang pemilihan. Ketika raja bersiap untuk mengumumkan keputusannya, seorang penggembala muda berjalan keluar dari orang ramai. Dia berjalan terus ke depan puteri kecil dan mengucapkan sepatah kata di telinganya. Puteri kecil itu tiba-tiba tersenyum cerah. Dia mengambil tangan penggembala itu tanpa ragu-ragu. Dengan cara ini, ketiga-tiga orang puteri mempunyai pasangan masing-masing. 5 tahun telah berlalu. Suami puteri sulung merekrut tentera dengan berlian, iaitu air mata puteri sulung. Dia menang setiap pertempuran dan setiap istana yang ditaklukkan olehnya benar-benar terukir dengan nama puteri sulung. Puteri sulung berasa sangat gembira. Suami puteri kedua menggunakan berlian, iaitu air mata puteri kedua, untuk memulakan perniagaan. Tidak lama kemudian, dia mengumpulkan banyak kekayaan. Walaupun istana paling mewah di dunia belum dibina, tetapi puteri kedua sudah berpuas hati. Dia berasa sangat gembira.
Puteri kecil itu meninggalkan istana raja dengan penggembala. Mereka mula menggembara dunia. Kemudian mereka menetap di sebuah tempat yang indah. Puteri kecil itu secara beransur-ansur mula bercakap. Dia hanya berkata kepada suaminya. Penggembala sering duduk di tepi puteri kecil sambil mendengar dia bercerita. Walaupun mereka miskin, tetapi mereka sangat gembira. Raja sakit tenat. Baginda menghantar beberapa orang pegawai untuk memanggil 3 orang puteri dan suami mereka balik ke istana. Baginda terkejut apabila mengetahui puteri kecil dan suaminya hidup dalam keadaan miskin. Baginda bertanya mengapa mereka begitu miskin, sedangkan setitik air mata puteri kecil sudah cukup untuk membeli sebuah kedai pakaian. Penggembala itu berkata, kerana Patik tidak pernah membiarkannya menangis. Raja membuat keputusan segera dan berjanji akan menyerahkan takhta kepada penggembala. Raja bertanya kepada puteri kecil itu, apa kata penggembala itu kepada kamu pada hari kamu buat pilihan itu? Puteri kecil itu berkata, dia berkata di telingaku, walaupun air matamu dapat berubah menjadi berlian yang paling mahal, aku lebih rela miskin seumur hidup daripada membiarkanmu menangis. Air mata yang paling berharga bukankah air mata yang boleh berubah menjadi berlian, tetapi air mata yang tidak akan jatuh kerana orang yang menghargai anda tidak akan membuat anda menangis. Selepas Raja mangkat, penggembala itu berjaya mewarisi takhta. Sejak itu, puteri kecil dan penggembala menjalani kehidupan yang bahagia.